Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan dengan selawat, 3 jenis selawat tu lah. Kita mulakan dengan selawat tafrijiyah, diikuti dengan selawat anwar, dan yang ketiga kita bawa selawat fatih. Ikut bila pelan-pelan, lama-lama dia boleh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Selawat anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat satu lagi, selawat fatih, membuka pintu bagi segala masalah yang tak boleh kita nak selesai, yang kita dalam kebuntuan, hati susah dan sebagainya. Banyakkan selawat fatih. Fatih tu maksud dia apa? Buka, pembukaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal
قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya kepada kita keamanan. Alhamdulillah. Walaupun dalam pendapat ataupun pegangan politik yang berbeza-beza, kita masih lagi di bawah naungan keamanan. Ini rahmat Allah. Tidak ada berlaku sebarang pertumpahan darah. Alhamdulillah, masih lagi dilimpahi dengan rezeki yang tak pernah putus. Ini anugerah Allah kepada kita, rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Kita masih lagi di bawah naungan Islam. Di bawah naungan Islam. Walau siapa pun menang, Islam tetap dijulang. Alhamdulillah. Tak ada siapa yang nak tindas kita. Tak ada siapa yang nak tangkap kita beribadah. Tak ada siapa yang nak tutup kelas-kelas kuliah kita. Kecuali kita sendiri yang tutup. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak sangat nikmat Allah bagi dekat kita. Tak perlu doa. Alhamdulillah. Kita tetap jadi lagu kita. Hidup kena diteruskan. Perjuangan tetap perjuangan. Hiduplah berpaksikan Islam. Nescaya kita takkan sesat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Baik, kita raikan hari ini tafsir ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, ya Bani Israel. Ayat ini dia nak ajak kita berbicara tentang Bani Israel dan keturunan-keturunannya. Kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim.
Kita berhenti setakat ayat yang ke-45. Alhamdulillah, dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Setelah selesai kita membicarakan tentang puak-puak munafik, selesai kita membicarakan tentang utusan khalifah di muka bumi, iaitu baginda Sayyidina Adam alaihi salam ditemani isteri baginda Sayyidatina Hawa. Dan hari ini Allah Ta'ala mengajak kita sama-sama berbicara tentang satu lagi suku manusia. Maksud suku manusia ni bukan majoriti, suku-suku. Yang mana walaupun bilangan mereka sedikit, tetapi pengaruh mereka kuat. Siapa dia? Bani Israel. Setiap dakwah yang diturunkan kepada Bani Israel yang pada ketika itu mereka di antara bilangan manusia teramai. Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ini kebijaksanaan dalam pentadbiran, kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, kebijaksanaan dalam penerimaan wahyu. Itu Bani Israel. Baik, zaman kita ada tak? Ada. Ada. Kita tengok apa Allah Ta'ala kata. Wahai Bani Israel, kata Allah. Baik, kita berkenalan dulu dengan Bani Israel ni siapa mereka ni? Maksud Bani ni anak cucu. Israel ni siapa? Israel ni adalah nama gelaran bagi Nabi Allah Yaqub. Allah mengasihi nabinya yang bernama Yaqub, yang mana Nabi Allah Yaqub itu dikurniai beberapa ujian dan mukjizat. Oleh kerana dia sabar di atas ujian, maka Allah Ta'ala memberi gelaran kepada Nabi Allah Yaqub dengan nama Israel. Israel ni dalam bahasa Yunan bermaksud kekasih. Dalam bahasa Yunan bermaksud kekasih. Jadi dia ni Israel ni Allah Ta'ala panggil dia dengan nama kekasihku, kekasihku. Kalau dalam bahasa Arab Habibi ataupun Khalili. Tapi dalam bahasa Yunan dia disebut kekasih. Yang mana Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada Nabi Allah Yaqub 12 orang anak. 12 orang anak melalui 2 orang isteri. Seorang isteri tua dapat 11 anak. Isteri muda dapat 1 anak. Yakni Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Walaupun ada riwayat kata 2 beradik dapat isteri muda. Yakni Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin, adik dia. Wallahu alam. Wallahu alam. Hanya Allah saja yang maha mengetahui kebenarannya. Kemudian dalam rentetan anak-anak Nabi Allah Yaqub ini adalah daripada keturunan Qatan dan Adnan, maksud dia macam tu. Keturunan. Kemudian dalam 12 orang anak-anak Nabi Allah Yaqub ini, yang tua sekali bernama Yahuda. Yang tua kita panggil yang sulung lah, bernama Yahuda. Yang mana bila mana Nabi Muhammad SAW diutuskan berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad bukan sahaja nak menghadap dengan 2 suku, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ni daripada Bani Arab, bangsa Saudi. Memang orang Arab sungguh. Nabi ni terima satu khabar, Puk Aus dan Khazraj ni suka bergaduh di bumi Madinah, bergaduh dengan sebab perbezaan pendapat, perbezaan kepercayaan. Maka dihantarlah 12 orang untuk buat bai'ah dengan Nabi, ajaklah Nabi pindah. Sebab Nabi duduk di Mekah pun Nabi di pulau. Malahan orang Islam ditindas, dizalimi. Sebarang jenis bentuk bahan mentah, yakni makanan dan juga pakaian, tidak dibenarkan dijual kepada orang Islam di Mekah. Perkhabaran ini dapat kepada puak-puak yang berada di Madinah. Dia kata lah ni, panggillah Muhammad suruh mai. Ajaklah mana orang Islam yang kena tindas,
yang kena pulang ni pindah ke Madinah. Kami penduduk Madinah akan menerima Nabi dan berjanji, bersumpah setia akan menyokong perjuangan Nabi dan menerima. Kalau susah kami bagi harta, kalau sedih kami gembirakan, kalau miskin kami kayakan. Jadi kami akan mempersaudarakan. Itu yang Nabi main tu. Bila Nabi main, Nabi jumpa lah dengan dua puak ni. Yang dinamakan puak Aus dan puak Khuzraj. Dia pun ni Arab. Kemudian ada lagi satu puak Nabi kena ada lagi dahsyat, lagi besar. Puak ni dipanggil Bani Israel. Tapi yang sedihnya, dia bukan sekadar Bani Israel, tapi dia Yahudi Bani Israel. Mai daripada mana? Keturunan anak sulung Nabi Allah Yaqub yang bernama Yahuda. Yahuda, mereka dok mengaku kami ni keturunan Yahuda, tapi anak cucu daripada Bani Israel. Kami ni Yahuda, anak cucu daripada Bani Israel. Maka bila kenapa dia tak sebut Yahuda, dia sebut Yahudi? Sebab kalau nak mengikut dari segi istilah nahu, dia tak kena dia kata di. Ia tu dinisbahkan kepada bangsa. Kami bangsa Yahudi Bani Israel. Dia pun mengaku. Kami ni bangsa. Dia bubuh ia tu, jadilah kami bangsa. Bani Israel ni sebenarnya baik-baik. Termasuklah Nabi Yusuf tu pun Bani Israel lah. Dia anak cucu Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub tu ayah dia kan. Bila mana mereka minta satu hari nak pergi, bawa adik tu pergi main. Pasal apa? Pasal Mak Tiri dah bagi tahu, berpunca daripada mimpi Nabi Allah Yusuf. Dia kata dia bermimpi ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Satu matahari, wasyams, dan satu bulan. Dia kata li sajidin, sujud di kaki aku. Apakah maksud mimpi ini, wahai ayah anda? Nabi Allah Yaqub cepat-cepat tutup mulut dia. Cakap pelan-pelan, dia kata. Jangan begitu dah, jangan salah habaq dekat siapa pun. Sebab apa? Ni mimpi ni berita besar. Apa yang besarnya? Nabi Allah Yaqub cerita yang kata 11 bintang yang dia mimpi tu adalah adik-adik abang-abang dia. Mereka lelaki semua dah. 11. Lepas tu satu bulan. Bulan tu Mak Tiri tu. Satu matahari. Matahari tu ayah. Semua akan sujud di kaki dia. Semua akan duduk di bawah pemerintah dia. Dengarlah Mak Tiri tu curi dengar. Bila Mak Tiri ni curi dengar, tak puas hatilah. Nak Tiri ikut. Satu-satunya yang diasingkan. Mak dia lahir dia mati. Tahu pasal apa dia jadi anak Tiri? Dia ni anak seorang jariah, hamba. Dimerdekakan lalu dinikahi. Jadi kalau orang pandang keturunan tak elok lah. Kan manusia suka pandang pada keturunan, pada kasta-kasta. Walhal iman tu tak boleh dipusakai. Tidak. Kita jangan pandang keturunan. Kita pandang pada hati. Keadaan Nabi Allah Yusuf itu dipinggirkan, maka ayah tu tahu, yang Nabi Allah Yaqub tahu, dia dipinggirkan dengan sebab keturunan dia. Tiba-tiba menerima satu mimpi yang besar, satu mimpi yang hebat. Nabi Allah Yaqub memang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia pandai mentakwil mimpi. Maksud dia mentakwil tu tafsir mimpi lah. Dia pun cerita kat anak. Mak Tiri tu curi dengar. Bila curi dengar, dia bagi tahu lah dekat anak dia yang sulung Yahuda tu. Abang dekat Yahuda tu. Ni nak abang bagi ni, dia mimpi gini yang kata betul. Dia pun memang tak, ayah dia pun pandai tafsir mimpi. Orang-orang kampung pun akan cari ayah dia. Kalau mimpi pelik-pelik akan cari ayah dia. Ni tafsir mimpi dia. Tak boleh. Kita kena basmi. Jangan sampai dia perintah kita. Dia nak siapa? Kita siapa? Itu yang dikatakan dia diukur dari segi keturunan. Jadi nak buat macam mana ni, dia tanya mak dia. Yahuda tu tanya. Pakat dengan adik-beradik. Pakat dengan adik-beradik, termasuklah Bunyamin. Tapi Bunyamin ni dia bangkang.
Sebab dia sayang kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf tu Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kecantikan rupa paras yang memang takkan ditemui oleh manusia akhir zaman ni sampai kiamat. Tak jumpa. Punya cantik tak tahu nak abang. Dalam Al-Quran pun Allah puji dia. Semasa Isra' Mi'raj pun Rasulullah terpaku ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengetuk pada pintu langit yang menyambut baginda ialah Nabi Allah Yusuf. Terdiam seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadap dengan Nabi Yusuf. Selepas dia berjabat salam, berpelukan, lepas tu dia tak boleh hilang kata-kata. Tu kita kata punya cantik. Tak tahu macam mana sampai hilang kata-kata. Tu Jibril kata pasal apa? Bila Jibril tanya dia kata aku tak pernah jumpa makhluk secantik tu. Itu pujian Rasulullah. Punya cantik. Macam mana punya cantik tu? Tak tahu nak apa. Kita kata kalau telinga sedap didengar. Kalau mata sedap dipandang. Sedap dipandang. Dan akhirnya apa Jibril kata? Engkau lagi cantik daripada dia. Maknanya Rasulullah lagi indah, lagi cantik daripada Nabi Yusuf. Cuma Allah Ta'ala limpahkan kecantikan tu untuk dia. Rupanya kecantikan itu membawa satu ujian buat dia. Membawa satu ujian yang besar. Adik-beradik tak suka, mak tiri tak suka. Ayah itulah yang sayang sangat-sangat dekat dia sebab dia tak ada mak. Dia tak ada mak, jadi dia selalu dipinggirkan. Kalau makan, orang tak bagi dia makan awal. Kalau ada baki, baru orang bagi dekat dia. Biasanya dia tak boleh makan sama-sama. Tidur pun dia tak boleh tidur sekali dalam rumah tu. Dia ditempatkan di tempat lain. Kecantikan dia itu menimbulkan rasa kebencian yang amat sangat di hati ibu dia dan adik-beradik yang lain. Dia kata no, cantik sangat pun jadi fitnah. Ujian yang Allah bagi. Dia ke yang canai bagi cantik? Allah yang buat. Kita ni satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi sama ada cantik ke kita, kuduh buruk ke kita, itu adalah ujian. Sebagai manusia kita bawa aja. Dalam itulah berlakunya beberapa pengkhianatan hinggalah sampai satu masa dia ditangkap dan dibunuh. Tapi takdir Allah berpantang maut sebelum ajal. Kau ni kata yang si Yahuda tu kata kita tangkap kita bunuh terus. Bunuh terus. Kata seorang lagi tak usah bunuh. Kalau bunuh dia mati cepat. Kita seksa dia bagi lama sikit. Apa macam mana kita tuk dia dalam telaga? Biar dia mati perlahan-lahan. Tempat ni memang orang tak lalu. Jadi dia petuk dia di dalam telaga tu lah. Tapi Allah Ta'ala punya perancangan tu kita kata, kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah tu indah. Tempat yang orang tak pernah lalu, tiba-tiba orang lalu. Orang lalu dengan sebab mereka ni, Allah Ta'ala bagi terputus sebekalan air. Tak ada air. Tak ada air. Keadaan binatang tak mau jalan. Mereka ni adalah kafilah yang bawa perniagaan. Balik daripada membawa barang dagangan. Memang tak pernah singgah kat tempat telaga buruk tu. Tapi Allah Ta'ala gerakkan hati melalui binatang yang tak mau berjalan dengan sebab tak ada ayat. Mau tak mau kena cari jumpalah telaga buruk. Jomlah kita pergi. Gelap telaga tu pun tak tahu dalam tu ada orang. Tak ada ayat tapi ada orang. Doa harap ada ayat pasal apa? Terlampau gelap dalam dia. Letuk timba, angkat rasa berat. Ada. Rasa berat. Rupa-rupanya naik orang. Allahu Akbar. Berapa lama tempoh tak dicatatkan dalam Al-Quran, namun ada di dalam riwayat-riwayat mengatakan hampir 12 hari. Ada yang kata 3 hari. Wallahualam, kita bayangkan keadaan dia duduk dalam telaga buruk tu. Selama tempoh tu. Abang-abang tu balik hebat kat ayah kata adik mati. Kena makan dengan serigala, menangis ayah. Dalam Al-Quran cerita dia buta kedua belah mata dia dengan sebab terlalu banyak menangis. Rindukan si anak tu. Dia mungkin fikir
Anak tu dah mak pun tak ada, tumpang kasih dengan ayah pun terpaksa berkongsi kasih dengan adik-adik yang lain, abang-abang yang lain. Nah, kemudian mati macam tu. Namun jauh di sudut hati atau kita kata gerak hati seorang ayah tetap mengatakan anak dia tak mati. Namun dia tak tahu ke mana nak cari. Walaupun baju dia pun bawa balik dengan penuh dengan darah bidamin kadhib, dia sebut darah dusta. Iaitu dia ambil, dia bunuh binatang mas, lumak dengan darah bawa balik. Mana dia bukti adik kami ni mati habis. Mati dah dimakan dia baju dia. Tapi jauh di sudut hati seorang ayah tetap mengatakan anak tu tak mati. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala naik dia, naik dia tengok pertama kali terpandang wajah dia pun dia tak kata yang ni manusia, ni bukan manusia, ni malaikat. Kenapa? Cantik sangat. Cantik sangat. Kan kita Malaysia yang baru ni yang didatangi oleh Maulana Al-Amin tu. Cantik kan? Walaupun fitnah banyak kan? Fitnah banyak yang tolak-tolak dia, yang kata dia bukan, dia ni skema, dia apa-apa. Kita jangan kata apa-apa sebab kita tak tahu apa-apa. Nah, kita jangan kata apa-apa. Kita tak tahu. Tak salah dia main Malaysia, dia nak sambut Maulidur Rasul. Baik kat dia lah. Hak yang lagi ramai main yang tak kata apa saya kat dia apa duk kata. Kalau kata dia bukan keturunan Rasulullah pun, dia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul tak? Macam kita. Dia datang daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apa nak menidakkan? Yang selebihnya, serah pada Allah. Allah lah yang maha tahu. Lepas tu kita yang duduk bergendang kata kat dia macam-macam, tak tanggunglah dosa. Dia dah balik Morocco dah. Apa yang duk kata ke dia, duk senang dia tu, tanggunglah dosa. Andai dia benar, cicit baginda sallallahu alaihi wasallam, esok jawablah dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti ahli bait ibarat menyakiti aku. Hang berselawat banyak, lepas tu hang tuduh pula dia punya ahli bait, ahli keluarga dia tu bukan menafikan. Tanggunglah kalau benar, dan kalau tak benar, wallahu alam. Sebab tu saya kata jangan kata apa-apa bila tak erti. Ni dak nak kata juga-juga, dah depa kata. Dah depa tu kata. Tu sudah kira dengar orang kata, no? Mulut orang ni dia akan terus berkata-kata selagi boleh. Okey, kita kembali kepada Yahuda ni. Maaf saya ambil masa sikit nak cerita pasal Yahudi tu asal dia. Habis Yahuda ni dia lah yang main peranan. Bila berlakunya keadaan kemarau yang panjang, tak ada benda nak makan, kena masuk ke Mesir. Minta makanan. Minta makanan. Bila masuk ke Mesir minta makanan, rupanya dia ada seorang raja. Raja tu punya adik dia pun tak tahu. Tapi Nabi Allah Yusuf ni dia bagaimana dia tak landak. Ini saya cerita ringkas. Kalau nak cerita betul-betul 7 hari 7 malam tak habis. Nak baca surah Yusuf. Bila mana Yahuda ni balik, dia bagi tahu dekat ayah dia sekian orang, ayah tu tahu dah. Sebab apa? Bila dia sentuh si abang ni, Nabi Allah Yusuf sentuh abang dia, bau dia tu sampai kepada ayah. Sebab tu bila kali kedua dia tangkap adik dia Bunyamin tu, dia nak pergi tebus ambil Bunyamin, dia balik mai kat ayah Bunyamin kena tangkap. Ayah dia kata, lah ni hampa masuk pergi balik Mesir, hampa pecah kepada 3. Jangan masuk pintu yang sama, masuk pintu yang berbeza-beza. Kemudian bagi tahu, dia bagi cincin. Nabi Allah Yaqub bagi cincin. Bagi kepada raja yang memerintah Mesir, Nabi Allah Yusuf. Kata, di cincin ayah kami dia dah tua sangat dah. Dia nak tebus anak tu minta balik. Nabi Yusuf tahu dah kata yang tu ayah dia, awak pula dia tak tahu. Dia pun yang tak kenal dia. Dia pun duk ingat dia mati dah, dia petuk dalam telaga. Jadi si abang yang nama Yahuda ni, dialah yang tukang bawa cincin. Bila dia pergi, Nabi Allah Yusuf kata dia tak mahu cincin ni, dia tak mahu. Tapi dia nak kirim satu bagi dekat ayah hampa. Apa dia? Baju. Dia kirim baju dia. Dia tanya, setua mana ayah kamu? Dia kata tua sangat, mata pun buta. Dia kata tak apa, bagi baju ni kat ayah dia. Dia bagi-bagi baju dia sapu dengan baju dia tahu yang tu Yusuf. Dia tahu yang tu Yusuf.
dia berwasilahkan dengan baju Yusuf. Macam kita duk baca Yasin, dengan berkat baca Yasin, mohon doa pada Allah Ta'ala agar dibukakan hati atau disembuhkan segala penyakit. Lafaz yang Nabi Allah Yaqub, dengan berkat pakaian ini, mohon doa pada Allah Ta'ala, terangkanlah mata hatiku. Dia pun sapu di muka dia. Mata dia terang. Yang buta boleh nampak kembali. Rupanya dia nak tengok Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni yang kata punya baik. Lepas tu dia panggil semua dia beradik pindah. Dia duduk di istana. Tu yang dia bagi abang tua tu kahwin. Bila bagi kahwin, orang yang kalau yang dah biasa jahat ni, hang tabuk macam mana budi pun dia nak jadi juga jahat. Ha? Tidak ada orang tolong hang sampai tahap tu kot. Ha? Dah terbuang dah. Apa dah buang dia? Ha? Lepas tu dia maafkan hampa. Dia panggil hampa pergi duduk situ. Duduk dalam istana senang lenang dengan dia. Tapi perasaan yang kata dengki, iri hati, cemburu, inilah kata penyakit hati yang paling besar. Ha? Dia bagi kahwin dah duduk elok-elok. Dia pun terasa tak cukup. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Walhal tu harta dia. Dia tak ambil apa pun. Akhirnya dia minta pada Allah Ta'ala, wafatkanlah dia bersama dengan orang-orang yang beriman. Nah, dia minta mati dengan orang-orang yang beriman dan dia dimakamkan. Dia sebelah makam dia dengan ayah dia. Dan ni dia punya makam dia ada di Baitul Laham, Palestin. Tapi orang Yahudi tak buka. Masjid Hebron, masjid Nabi Allah Ibrahim tu dia pecah dua. Sebelah orang Yahudi jaga. Apa dia? Yang ada makam Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, dia pun tak bagi masuk. Kalau masuk memang perang besar. Sebelah yang ada makam Nabi Allah Ibrahim, ada makam Siti Sarah, dia bagi. Sebab dia pun tak terima Ibrahim. Walhal Ibrahim dengan Yaqub tu kok mana? Ibrahim dengan Yaqub. Dua beranak. Nah, pun tak boleh terima dah. Cukup jahat orang Yahudi ni. Itulah Yahuda. Bila dia tak boleh terima, dia pecah. Dia pecah. Tak suka. Dia tak suka. Maka lahirlah anak-anak dia pun macam dia. Mengkhianati Islam. Maka mainlah keturunan. Tu yang disebut sampai hari ni Yahudi Bani Israel. Itulah mereka. Tapi Allah Ta'ala bagi kecerdikan akal. Dalam pemerintahan. Mereka rajin belajar. Sebab tu, mereka ni majoriti dalam dunia hanya ada 15 juta orang tu. Tapi ekonomi, dia pegang nombor satu. Pasal mereka pandai. Termasuklah bank-bank seluruh dunia ni adalah hasil daripada ciptaan Yahudi. Okey. Nak tengok otak kita dijajah oleh Yahudi. Bila ubat gigi habis. Colgate habis lah. Kita sebut Colgate kan. Dia produk Yahudi, kita tahu Colgate tu. Colgate habis. Kalau ayak coklat, Milo. Dia produk Yahudi tu. Walaupun asam tu perasa Milo. Bukan Milo pun. Koko kan. Tapi orang sebut orang sebut Milo. Itu produk Yahudi. Kemudian apa dia lagi produk Yahudi yang dalam jajahan kita? Ni bulan Januari, Februari, Mac, April sampai Disember ni adalah perkiraan orang Yahudi. Kita ni otak kita dijajah. Sebab tu kita lebih kenal Januari daripada Muharram. Kalau hari ni tanya berapa hari bulan November, boleh bang? 20 November. Cuba tanya bulan Hijrah. Berapa? Nanti saya nak tengok tak mana. Kan? Kenapa? Otak kita dijajah. Siapa yang jajah kita? Itulah Yahudi. Sungguh. Ngaku tak? Ngaku. Jadi ini yang dikatakan, walaupun jumlah mereka hanya 15 juta dalam dunia, tapi mereka boleh jajah seluruh umat manusia. Dia penjajah dengan secara halus. Sebab tu dia kata, dia bersumpah, kalau kata kami tak boleh jajah manusia secara kasar, kami akan jajah mereka secara halus. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta.
kami tetap akan masuk dalam gaya hidup kehidupan mereka. Sampailah dia pun masuk TV dalam rumah kita. No? Masuk TV, tak mahu kena tengok. Dah tua-tua dengan dia, kita ada apa dah bang? Kita belilah kat dia televisyen mas biji. Bila dia nak renung, bagi dia apa kali dah tengok. Dah. Itu kita penjajahan. Tak boleh. Walaupun kita tak tengok TV, tapi kalau anak abang mau TV rosak, dandang rasa sunyi. Padahal kita tak tengok sangat pun. Tapi nak kena ada juga. Adalah tengok benda tu. Kadang tengok pun dah buka saja. Jadi macam radio tu. Dan di antaranya radio, nyanyian-nyanyian. Ini semua daripada Yahudi. Anak sulung kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan apa yang Allah Ta'ala abang ni dalam ayat yang ke-40 ni. Kata Allah. Jadi kita dah berkenalan dah dengan Bani Israel. Kata Allah. Uzku ni'amati allati an'amtu alaikum. Hampa ingatlah. Hampa syukurlah dengan nikmat yang telah aku bagi kepada kamu. Apa dia nikmat yang telah Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ni? Nikmat wahyu. Kaum pertama yang menerima wahyu ialah kaum Bani Israel. Wahyu pertama adalah daripada Nabi Musa alaihi salam. Kitab apa? Nabi Musa dapat kitab apa? Taurat. Nabi dapat Taurat. Nabi Musa dapat Taurat. Okey. Bila Taurat itu turun, Taurat ni bukan dikarang oleh Nabi Musa, tapi Taurat datang daripada sisi Allah, macam Al-Quran juga. Cuma beza, Taurat tu dia turun satu naskah terus. Tidak seperti Al-Quran yang mengambil masa 23 tahun. Taurat, Nabi Musa dapat seketui, kita panggil seketui lah, satu suhuf, satu mashaf. Ketika mana baginda dijemput naik ke Jabal Tursina, Bukit Tursina untuk mengambil wahyu. Itu yang dia naik 40 hari, dia turun mai bawa satu suhuf. Itu Taurat. Bagi dekat Bani Israel. Tapi Bani Israel ni macam kita. Macam kita terima Al-Quran, ada yang terima, ada yang tak mau terima. Ada yang mau baca Al-Quran, ada yang tak mau baca Al-Quran. Al-Quran dah sampai ada dalam rumah dah. Kalau tak mau baca, dia nak baca tak? Dia takkan baca. Duduk saja Al-Quran. Al-Quran lah ni Allah Ta'ala bagi mewah. Kita rakyat Malaysia ni, Al-Quran banyak. Hang nak terjemahan. Hang nak tanda tajwid. Dia dah bagi dah. Kalau merah apa kena, macam mana kena baca. Hijau macam mana kena baca. Kuning macam mana kena baca. Jingga macam mana kena baca. Pun tak mau baca. Ada yang hang tak payah baca. Hang ambil pen dan sentuh. Pen tu saja baca. Pun dia tak mau juga. Tidak. Dia tak pen kat huruf tu, hang tak payah baca. Biarlah pen tu baca. Pun dia tak mau juga. Terus duk mengata kat Bani Israel hak dulu. Hak lah ni lebih dahsyat daripada Bani Israel. Mereka dulu sungguhlah tak ada kertas, tak ada pen, tak ada apa. Tapi main kita ni ada segala-galanya. Kita mampu beli pen kotak punya kot. Menulis tak ada Nabi dakwat, kita dah buang. Punya beli pen lah ingat. Boleh kata tiap-tiap kali jumpa pen beli, tapi hilang. Tak kanan tu tak ada nak tulis lagi. Pun hilang. Allah Ta'ala bagi qalam dekat kita tanpa perantaraan. Okey baik, kembali pula kepada nikmat. Nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi kepada satu-satu kaum ialah nikmat wahyu. Yang Allah Ta'ala nak ungkit dalam sini, Allah Ta'ala bagi nikmat wahyu Taurat kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel tak mau bersyukur. Okey, bila kita dapat peraturan, makna dia kita dapat piagam. Undang-undang. Hidup kena ada undang-undang. Macamlah kita beli mesin basuh. Kena ada buku panduan. Ni nak tekan apa? Ni nak tekan apa? Betul kan? Kena ada buku panduan. Al-Quran itu adalah buku panduan umat Islam. Di masa zaman Bani Israel dulu, Taurat itu adalah panduan kehidupan. Tak mau nak dengar. Tak mau nak ikut. Maka sesatlah jadinya. Tak reti nak bersyukur pasal apa undang-undang jadi lagu ni. Memang manusia itu, jikalau sesuatu
undang-undang yang bercanggah dengan nafsu dia, dia tak boleh terima. Dia nak apa yang dia nak, dapat. Tapi apa yang dihalang, dia takkan terima. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan nafsu. Dia nak buat juga. Maka bila Allah Ta'ala turunkan undang-undang di dalam kitab Taurat, ada yang mau terima, ada yang tak mau terima. Macam Al-Quran kita lah ni. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang aurat. Bukan semua orang pakai tudung kan? Betul tak? Ada yang tak pakai tudung kan? Ada yang bedah aurat kan? Ada yang bahkan sanggup tunjuk sebahagian besar daripada tubuh dia. Awak tak baca Quran ke? Mungkin dia hanya membaca tapi tak menyelami isi kandungan dan kehendak Al-Quran. Itulah jadinya. Dia jadi adik-beradik Bani Israel. Ni Allah Ta'ala, kalau kita baca sini, Allah Ta'ala kata kat Bani Israel, bukan kata kat kita. Kiaskan kepada kita yang membaca Al-Quran tapi tak mengikut apa yang Al-Quran kata. Kiaskan pada kita. Bermakna hampa ni tak syukur dengan nikmat yang aku bagi. Aku bagi punya. Sebab tu kata Nabi SAW, satu ketika nanti akan kembalinya Al-Quran di sisi Allah, bunyi dia dengung seperti bunyi dengung lebah. Malaikat yang menjaga aras selalu bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bunyi dengung apalah macam ni? Bunyi lagu kawanan lebah yang berjalan. Malaikat yang jaga aras terkejut. Tanya sesama sendiri. Apa kata, tanyalah pada Jibril. Jibril kata, itulah isi kandungan Al-Quran dah kembali kepada Allah dengan sebab manusia tak mau nak beramal dengannya. Dia akan patah balik. Kembali kepada Allah atas jemputan dan perintah Allah untuk dia kembali. Jadi tak mustahil kalau hari ini, satu masa nanti kita buka-buka Al-Quran, hanya tinggal helaian kertas semata-mata. Ayat dia habis. Sebab tu kalau boleh hafal-hafal sikit pun jadilah. Pada 3 qul. Nah, jadilah. Ada juga. Nah, korang-korang pun 3 qul tu kan mewakili 30 juzuk Al-Quran. Nah, kata Rasulullah, 3 qul itu mewakili 30 juzuk Al-Quran. Dia duk kata sudahlah, jadilah. Dapat 3 qul. Dan jadilah. Bilalah nak pihak panjang sikit lagi. Sikit lagi ya. Ambil duha. Sikit lagi. Ambil a'la. Nah, ambil sikit lagi. Sikit lagi. Ambil al-mu. Sikit lagi. Ambil waqi'ah. Sikit lagi. Ambil ar-Rahman. Takkan tak boleh kot. Lama sangat kot hidup. Takkan hidup sampai tak ada manfaat untuk diri sendiri. Mana orang yang tak reti mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dia tak akan peduli. Dan tak mustahil kalau kita kata ada yang sampai hari ini tak kenal huruf Al-Quran pada. Inilah yang paling menyedihkan. Kerana apa? Kerana tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu yang kata Allah Ta'ala kata, an'amtu alaikum, aku yang bagi ke apa? Mensyukurilah nikmat Allah. Wa aufu bi'ahdi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aufu bi'ahdi, penuhilah janjimu denganku. Penuhilah. Maksudnya hampa tunailah janji padaku semata-mata, dan begitu juga kata Allah, ufi bi'ahdikum, aku akan tunai janji aku kepada hamba, wa iyya farhabun, dan kepada akulah saja kamu kena takut. Okey, kita nak tengok apa janji kita kepada Allah. Sebenarnya kita ada janji kepada Allah. Waktu kita berada di dalam rahim mak kita, usia kita dalam kandungan 4 bulan, kita ada buat satu perjanjian dengan malaikat yang meniupkan roh kita. Dia tak ingat pun, memang tak ingat. Perjanjian dia, yakni kita akan tidak sama sekali akan menyekutukan Allah. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilahirkan sebagai muslim. Itu perjanjian kita yang pertama. Kita sama sekali tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perjanjian. Itu Allah Ta'ala kata, aufu bi'adi. Hamba penuhilah janji hamba dengan aku. Ufi bi'adikum. Aku akan tunaikan janji kepada hamba bila selagi hamba berpegang untuk tidak menyengutui aku, tidak sekutukan Allah dengan apa-apa jenis makhluk sekalipun. Dan kita juga berpegang bahawasanya kita akan menerima
satu-satu jasad Muhammad sebagai utusan Allah. Itulah dua kalimah syahadah. Itu janji kita dengan Allah lah. Selagi kita menjalankan janji kita dengan Allah itu, beramal dengan janji kita dengan Allah itu, maka Allah Ta'ala kata, aku akan tunaikan janjiku. Apa Allah Ta'ala janjikan? Selama hidup kamu bertuhankan Allah yang tunggal, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya mati kamu masuk surga. Kata Allah. Jadi makna Allah Ta'ala tu tak pernah mungkir, tak pernah mungkir janji. Kita ingat, kalau kita bersyahadah tu, hanya sekadar syahadah. Tetapi nak menafsirkan syahadah dalam kehidupan. Bukan mudah. Nah, bukan mudah. Bila dah hang kata Tuhan tu satu, hang tak boleh bergantung dah kepada selain daripada dia. Tapi kita kadang-kadang kita bergantung. Aku ni mujuk lah ada duit pencin. Dia main mujuk lah ada duit pencin. Doa yang tu dia nak makan. Lafaz itu dinamakan lafaz syirik. Aku ni adalah anak dia lah duk tolong. Kalau tak ada dia tak tahu lah nak kata apa. Itu lafaz syirik. Hang kata, hang bertuhankan Allah yang satu. Pasal apa hang duk mengharap kat orang lain? Kenapa masih mengharap kepada makhluk? Aku ni betul-betul nak bergantung kat hang saja. Habis. Habis kita. Itu yang kata mudah untuk melafazkan perkataan itu tapi nak melaksanakan. Terkadang kalam-kalam kita yang menyebabkan kita jatuh kepada syirik, kufur dan kafir. Wa na'udzubillah. Bila kita nak sebut saja macam tu, kadang-kadang nak tersebut jugalah. Mungkin nak kenal jasa dalam ramai-ramai anak dia seorang dia duk tolong. Aku duk bergantung dengan duit dia je lah. Istighfar cepat-cepat. Mujuk lah dah. Kalau tak ada aku tak tahulah apa nak jadi dengan hidup aku. Habis. Buang semua. Kita tolak dengan lafaz syahadah kita. Kita terus mensekutukan dia dengan Allah. Bermakna kita harap kat dia lebih daripada harap pada Allah. Sedangkan kita telah berjanji. Allah itu tunggal lagi esa. Memang kita tak boleh minta dekat orang lain dah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tapi kita dah minta. Ini kata Allah Ta'ala. Apa dah janji dekat aku dan aku akan tunai janji dengan apa. Terkadang kita mungkir janji. Apabila lafaz-lafaz kita sakit, kita makan ubat. Bagus sungguh ubat ni. Bagus sungguh ubat ni. Dia makan yang tu lah. Pasal dia bagus. Terlupa terkadang yang menyembuh adalah Allah melalui ubat tu. Ubat tu ada bekas? Tak ada apa-apa bekas. Allah juga yang menyembuh. Tapi mulut kita tu jahat. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan percayalah kepada apa yang aku turunkan yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu. Apa kena percaya? Walaupun ayat ni Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel, hampa percayalah dengan apa yang aku bagi ni, yang aku turunkan. Ini kitab Taurat. Kalau dekat kita Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi Al-Quran. Hampa percaya. Jangan ingkar sekali-kali dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Baik. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di dalam Al-Quran. Kita tengok salah satu isi kandungan Al-Quran yang selalu dibangkang oleh umat manusia, yakni berkenaan dengan harta faraid. Apabila harta faraid itu lebih memihak kepada lelaki daripada perempuan, sedangkan perempuan yang jaga lebih si mati. Dialah yang bela mak dia, salih lampin mak dia, angkat letak mak dia, mandi rawat mak dia, dia buat semua. Hak lelaki tak ada, tak nampak bayang. Mati mak, pakat bangkitlah mahal. Nak tuntut harta. Bahkan rumah yang dia duduk dengan mak dia pun, dia pun mau juga. Masa mak dia sakit duduk dalam rumah tu, balik tengok pun tak mau. Bila mai nak membagi harta, mula nak ikut faraid. Habis akan timbul rasa tidak puas hati kepada si penjaga. Dia bangkang. Kalau kita bangkang faraid, bermakna kita bangkang Al-Quran. Dia ikut mana pun kena bagi dulu ikut faraid, lepas tu baru berkumpul. Kita dah bagi ikut faraid, lah ni katalah sebulat suara adik-beradik semua,
kita bagi sama rata. Ataupun adik perempuan kita ni susah. Nah, lah ni abang dia dapat lebih. Abang tu dapat. Umur cakap, adik perempuan kita susah lah ni, kita bagilah dekat dia. Selepas dibahagikan, mengikut faraid, lepas tu, alih pula. Kita bahagikan dengan mengikut ihsan. Dapatlah tambah banyak. Katalah duit tinggal 5,000. Ada 3 beradik. Contoh, duit mak dia tinggal 5,000. 1/2, 2 perempuan, 1 lelaki. 1/2 dapat kat adik tu. 2,500. Adik lelaki tu tak pernah main jenguk pun mak sakit. Hak yang duk jaga perempuan 2 beradik je lah. Dah? 2,500 dapat dekat adik lelaki yang tak pernah main jenguk tu. 2,500 lagi kena share 2 beradik perempuan yang jaga mak ni. Ini tak adil. Jangan kata lagi tak adil. Jangan kata lagi. Bagi dulu ikut faraid. Apa Allah Ta'ala buat dia akan tahu. Kemudian, lepas dah bahagi ke faraid, kata, jadi kami nak minta Allah sikit. Kami ni lagi susah. Hang dapat lebih. Hang jaga mak pun tak. Boleh tak bagi? Jadi kita bagi sama kata si adik tu. Baru boleh. Baru sah hukum faraid ni dah. Ada yang bangkang terus marah. Itu yang bangkang ayat-ayat Al-Quran. Okey. Satu lagi. Di antara ayat Al-Quran yang selalu dibangkang oleh umat manusia, yakni berkenaan dengan berkahwin lebih daripada satu. Bersebab, betul tak? Tidak berlaku keadilan. Sebab tu dia bangkang. Siapa yang buat? Manusia yang buat bagi jadi tak adil. Bila jadi tak adil, orang perempuan dia nak biar sangat. No? Bila perempuan itu dinikahi, maka berkewajipan kepada lelaki menanggung apa juga perbelanjaan dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bahkan kata Rasulullah, kalaulah perempuan tu minta, saya tak mau buat kerja apa dalam rumah ni, saya nak orang gaji. Wajib suami tu adakan. Balik sekali pergi minta orang gaji. Dia nak kriau kau tu lah. Ni orang gaji pun koman-koman. Gaji paling sikit 1,300 sebulan. Habis selama ni kita nak jadi orang gaji dalam rumah. Kan? Saya tak ajak lah suruh jadi dulu tu. Nak abad hak. Mau bicarakan tentang hak. Sapu sampah pun ada gaji tu dalam rumah. Ingat apa? Klaim gaji. Tanya hak yang bangla tu sapu jalan tu. Hang sapu sebulan gaji berapa? Tak banyak dia kata. Seminggu 3 kali dia sapu, sebulan 600 klaim. Sapu sampai dah rumah nak waktu. Serta lagi masak nasi, basuh baju, iron lagi. Kan? Kaya tak payah keluar bekerja, susah payah. Ni kadang-kadang dia lah kena keluar bekerja. No? Dia tolong cari nafkah. Balik main kerja dalam rumah pun dia kena buat juga. Dengar kahwin lagi satu. Tak usah terbakar ke kawan tu. Dia bukan saja-saja nak bangkang Al-Quran, tetapi sifat manusia yang menyebabkan dia membangkang isi Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran tak salah. Allah Ta'ala atak tu cantik sangat dah. Cuma manusia yang silap percaturan. Kata manusia yang buat kerja macam ni adalah di kalangan Bani Israel yang ada Al-Quran tak mahu memahami Al-Quran. Yang disebut sini anzaltu musaddiqal lima, turunnya wahyu, yakni Al-Quran itu adalah untuk membenarkan musaddiqal lima ma'akum. Maksudnya membenarkan ataupun bersetuju dengan apa yang telah lalu. Okay, sebelum turunnya kitab Al-Quran, kita ada 3 kitab yang terdahulu. Bermula dengan Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil. Ataupun Zabur dulu, Taurat, lepas tu Injil. 3 kitab ni semuanya dia datang daripada sisi Allah, wahyu. Bila dia diturunkan, semua kena patuh dan taat di atas apa yang termaktub di dalam dia. Cuma sifat manusia Allah Ta'ala lahirkan, ada yang mau ikut, ada yang tak mau ikut. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jangan kata apa kita buat undang-undang dalam rumah.
Kita kata mandi sebelum maghrib, kena mandi habaq kat anak-anak. Tu undang-undang lah, piagam dalam rumah. Dok, depa nanti orang azan maghrib baru depa nak berebut mandi. Masa tu berkeli, dah lah bilik air ada satu. Time tu lah baru depa nak berkeli. Hang mandi lama sangat ni, aku tak larat tunggu ni. Lagu tu, lagu ni, tidak berebut ni. Dah? Mau pecah pintu bilik air masuk lagi. Tunggu lama sangat ada air, tumbuk pintu tak amat buka-buka. Lagu tu lah. Ha. Kita atur ni, kita bagi peraturan. Tu peraturan manusia. Ini peraturan Allah yang dia bagi. Biasa lah. Manusia ni dia biasanya dia takkan nak ikut. Kalau ikut, tak bunyi rumah tu sunyi-sunyi. Bagus hampa tu tak bunyi apa. Bagus. Tak tak cakap apa, kami ikut je. Saya tulis undang-undang kat di dinding. Dia pun ikut je. Lagu semut jalan ikut sendiri. Tak ada lah. No? Kita abang dia. Kita pergi sekolah. Biasanya hantar anak pergi sekolah. Cerita yang anak duduk sekolah lagi ni. Hantar anak pergi sekolah 7. Masih dah. Saat lagi, kita ni dah siap duduk atas motor. Ada hak yang cari stokin hilang. Aku dah kata dah kan, stokin tak kat mana balik. Dok balik ni camuk. Sebelah duduk tang lain, sebelah duduk tang lain. Nah, tudung ni tak hilang. Anak tudung selalu hilang. Anak tudung pula hilang. Ni nak pergi sekolah tak boleh anak tudung. Tak ada Allah. Kita dah duduk atas motor dah. Aku tak boleh kursi kurang. Sekali lagi cuma je. Masuk pula pergi cari. Nah. Ini undang-undang. Siapa pun. Undang-undang dia takkan ikut dah. Secara satu-satu. Walaupun tak dinafikan ada anak yang taat. No? Sampai-sampai rumah sangkut. Baju. Elok-elok letak. Elok-elok tu. Dan tak juga dinafikan hang punya pesan sangkut baju hari ni, sangkut baju esok, sangkut baju lusa, sangkut sampai dah jam 6 dia tak sangkut. Dia dah prosok situ lah. Dia dah sepuk yang tu lah. Kata undang-undang. Apatah lagi undang-undang Allah. Allah Ta'ala pula bukan marah kat kita lalu kita duk marah kat anak tu. Nah, dia cuma letak ancaman di situ. Allah tu maha penyayang. Dia bagi masa. Hamba aku ni lemah. Dia tak boleh ikut semua secara serentak. Tapi dia akan buat sikit-sikit. Hari ni dia tak boleh semayang penuh 5 waktu. Dia mungkin semayang subuh saja. Kemudian esok, hak yang subuh saja pun dia tak buat. Tak buat terus. Lusa dia buat balik. Macam tu lah kita. Kita ni bukan lahir-lahir alim kan? Kan lahir-lahir dah alim dah? Tak ada. No? Kita belajar daripada satu. Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Bagi dekat kita kesempatan panjang umur. Katalah, saya kata usia saya lah 50 tahun. Baru dapat tera ni. 50 tahun dah hidup apa yang buat? Baru dapat tera ni. Pergi sungguh-sungguh. Orang lain hidup 7 tahun dah boleh hafaz 30 juzuk Al-Quran. Ni hidup 50 tahun apa yang boleh hafaz takat 3 kul saja ke? Rugi dah. Rugi. Orang lain hidup 8 tahun, hidup mereka tak ada dosa. Hidup 50 tahun, bertimbun-timbun dosa nak balik pada Allah. Rugi. Pahala banyak mana? Pahalanya kurang. Kejahatannya banyak, maksiatnya berleluasa. Ini semua nak buat balik. Menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu Allah Ta'ala kata, wala takunu awwala kafirin bih. Jadi janganlah kamu jadi orang yang mula-mula sekali mengkufurinya. Mengkufuri apa yang ada dalam Al-Quran. Janganlah jadi kamu jadi orang yang awal-awal sekali. Apa yang termaktub dalam Al-Quran tu hang terimalah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual. Tashtaru daripada perkataan istara yastaru. Tashtaru. Jangan kamu jual ayat Allah bisamanan qalila dengan harga yang murah. Maksud dia harga yang murah ni, dia tak anggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang berharga. Boleh tukar. Al-Quran bukan kata begini-begini ke. Katalah tapi tak apa kisah sangat. Tak boleh. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kita kena ambil berat. Kita terutama kita perempuan. Saya nak fokus kita perempuan. Yang mana Al-Quran paling memberat pada perempuan adalah dari segi aurat. Sebab apa?
Allah tu sayang sungguh-sungguh dekat kaum wanita. Sesuatu yang sayang akan dibungkus. No? Kita nak bagi dekat seseorang, kalau sesuatu yang kita bungkus elok-elok dengan bungkusan yang cantik, mula dia dah bungkus dah dengan surah abang. Lepas tu dia beli pula kertas warna. Dia bungkus pula ke atas. Nak bagi cantik. Berharga maksudnya. Paling berharga. Sesuatu yang dibungkus. Tapi kalau kita balik lagu tu saja, walaupun benda tu mahal, tapi kita balik macam tu saja, nampak macam dia tidak ada harga. Kenapa Allah sayang kepada perempuan? Maka perempuan itu dipelihara auratnya. Kecuali pada benda yang boleh dizahirkan. Apa dia? Muka dan tangan yang boleh dizahirkan. Jangan sesekali kita kata pakaian ni membebankan aku. Kalau kita kata macam tu, awalaka firimbi, kita lah orang yang awal-awal kufur dengan ayat Allah. Pasal apa kita kata dia beban? Hangat. Orang Pulau Pinang panggil hangat kan? Dia tak kata panas. Tidak. Panas lah. Tak. Hangat lah. Kan? Lembut lagu mana pun Pulau Pinang ni dia kesak lah. Ambil hangat sungguhan tu. Ambil panas lah. Kalau panas tu kita tak diri kau kat sini ni. Kan? Pasal apa dia nak kena pakai berlapis-lapis? Sungguh no. 3-4 lapis. Sebelum kita sarung dengan baju di luar ni, hak di dalam tu ada 3-4 lapis. Betul tak? Ngaku tak? Ada 3-4 lapis. Dia ikat kot tu, dia rak kot ni, dia balut kot tu dia. Bunjut kot ni. Kan senang tu. Nak keluar rumah. Last kali baru dia pakai stokin. Stokin pun tengok jarang. Nampak warna kaki. Cari pula kerak. Kadang ada yang bubuh stokin 2 lapis sekali bubuh. Betul-betul punya balut. Kalau orang yang bukan Islam tengok hantar hangat ya. Tak panas kan? Tak panas lah. Alhamdulillah bagi kita tak ada masalah sebab kita redha atas apa yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi kalau tak redha, itu dikatakan awwalaka firimbi. Orang yang awal-awal engkar dan kufur dengan ayat Allah. Maka orang ni lah yang akan jual dengan harga yang murah. Tak ada Al-Quran tak ada lah suruh bungkus sampai lagu tu. Jadi dah pakai tudung besar-besar sapu tangan, ikat di leher atau belik lagu tu saja. Sudah. Samanan qalila. Al-Quran tak cukup macam tu. Sampai dia abang dia kata labuhkan tudung kamu daripada paras dada agar tak kelihatan kerana kedudukan maruah perempuan pada 2 tempat yang menjadi tarikan lelaki. Ini disebut oleh ahli sufina, ulama-ulama fiqh menceritakan 2 tempat yang menjadi tumpuan syaitan ialah pada bahagian dada dan juga pada bahagian punggung. Ini ibarat satu panahan syaitan. Kalau dia tengok muka perempuan, pandang-pandang akan jatuhlah pandangan mata lelaki yang kufur pada bahagian dada dulu. Tapi kalau perempuan muslimah dia nak pandang macam mana? Dia ada kain tutup ke atas. Baju dia longgar. Tak nampaklah bahagian punggung. Tapi sedih bila mana orang yang awal kafirimbi ni yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah, tak apa janji kita tutup aurat. Dia pakai ketat, tutup tapi dia balut. Bila dia balut, ikutlah segala lekuk dan bentuk. Inilah yang maksud Allah Ta'ala yang menjual ayat Allah dengan yang murah. Senang-senang jadi penjual. Tak apa, dia suruh tutup aurat. Pakailah macam mana pun. Janji kita tutup aurat. Janji kita tutup aurat. Harga ayat bukan sampai tahap macam tu punya murah. Kena berat. Maka nak ambil ke mana? Kena belajar. Satu lagi ayat. Wala tabisul haqq. Janganlah kamu campur adukkan haqq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jangan campur adukkan benda yang benar dengan benda yang batil. Jangan campur aduk. Kita nak buat satu majlis nyanyian
yang berbentuk lara. Sebelum buat majlis nyanyian yang berbentuk lara, dimulai dengan doa. Cantik dah. Nah, okey. Maaf saya cakap kalau tersentuh mana-mana hati. Kita buat satu majlis wali matrun urus. Majlis kahwin. Majlis kahwin. Panggillah orang yang berkelayakan. Sehari tolong selawat. Nampak-nampak pengantin mai tolong selawat. Imam ni pun tengok-tengok pengantin mai dah. Kalau ada tepuk kumpang ke apa ke. Dia pun nak selawat lah. Mai lah pengantin. Aurat tak tutup. Uh, pakaian menjolok mata. Maknanya ketat. Tudung tak pakai. Kemudian hak yang tu Iman ni selawat lah. Sampai terpejam-pejam mata. Ini yang dimaksudkan. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan duk campur. Selawat tu cantik sangat dah. Lafaz yang paling terbaik selepas kalimah la ilaha illallah ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu lafaz terbaik. Tapi bila hang letak pada tempat yang tak betul, maka dia jadilah bercampur aduk kebaikan dengan kebatilan. Saya ingat ada seorang ustaz tu, dia hadir dalam satu majlis secara tidak sengaja. Dia pun tengok-tengok dia terkenal lah. Kita suruhlah dia selawat saya pengantin mai. Dia tengah duduk makan, dia kata insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Lepas tu dia nampak pengantin masuk. Dia tengok-tengok Allah. Mak kawan tu dengan bapak ni nak ra'i lah ustaz ni. Ya ustaz, silakan ni anak saya masuk dah. Allah, dia kata. Saya tak boleh baca, dia kata. Dia tak tutup aurat. Terus dia kata, hak berani, hak tak berani ni pilih. Tuhan punya pasal, orang suruh aku selawat, aku selawat. Bacalah juga dah. Sebab apa? Kebatilan dia kata dengan kebenaran tak boleh bercampur. Apabila bercampur kebatilan dengan kebenaran, tunggulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia sebut ini wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran. Habaq, benda ni salah. Habaq kata salah. Dia tak berani nak kata saat dia berdosa. Tak berani nak kata saat Tuhan dia terasa. Nak jaga hati, maka disembunyikan kebenaran itu dengan sebab kebatilan, walhal kita tahu benda itu adalah berdosa. Wallahu alam. Kita berhenti pada ayat yang ke-42. InsyaAllah ada rezeki. Bulan depan kita akan sambung ayat yang ke-43. Okey, baik. Kesempatan ni saya nak menjemput dengan penuh takzimnya sahabat-sahabat daripada surah Al-Falah kan? Dari surah Al-Falah kan? Batu kawan untuk menghadiri majlis walimatul urus anak lelaki saya pada 4 hari bulan 12 bertempat di Masjid Makbul Teluk Kumbar. Nanti saya bagi location untuk sahabat-sahabat yang mana yang berpeluang dijemput seisi keluarga. Bukanlah saya panggil perempuan saja. Bermakna kalau ada pasangan, bawa pasangan sekali. Kalau ada ahli keluarga, bawa ahli keluarga sekali. Siapa yang berkelapangan. Sekali lagi saya ulang, pada 4 hari bulan 12, bulan depan lah, tak lambat lagi, dan lebih kurang 2 minggu daripada sekarang bertempat di Masjid Makbul Teluk Kumbar daripada jam 8 pagi. Jangan banyak. Tak ada nak masak nasi. 11 pagi hingga 5 petang lah. Nasi tak ada masak lagi, tak apa. Pihak ramai-ramai tolong masak nasi. Jadi saya jumpulah seisi keluarga Saya kata saudara panggil kami perempuan saja, tak. Saya panggil semua itulah, kalau ada rezeki banyak kita makanlah banyak. Kalau sikit kita share seorang sikit lah. Doakan semoga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan ni 4 hari bulan 12. Tak ada tak apa. Tak apa. Yang tak ada saya faham. Yang ada kalau yang berkelapangan.
Bukanlah paksa, tak kira wajib juga dah. Saya faham nah keadaan kita kan. Nama kita ni orang perempuan kan. Pergerakan kita juga terbatas. Kadang-kadang suami tak mau pi. Tapi dia kata pi lah mak hang nak pi. Dah tak ada kenderaan nak pi. No? Dia bagi permit. Visa cok siap dah. Tapi tiket kapal terbang ada di tangan, nak terbang tak boleh. Boleh juga. Nah, kalau ada kemudahan, ada kebenaran, jemputlah sama-sama nah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain nak tanya? Nanti insya-Allah nanti saya hantar dekat Siti lah ke location. Siapa yang pernah pergi belah Teluk Kumbang? Kan? Asal orang sini semua duduk belah sana kot. Biasa pernah duduk belah sana? Belah pulau. Pulau ke Zambo. Atas lagi dah. Dia belah nak canggah nak pergi ke balik pulau lah. Nah, jumpa Teluk Kumbang dulu. Sebelum jumpa balik pulau, jumpa Teluk Kumbang dulu. Saya buat di masjid nah. Dewan masjid. Ya. Okey, baik. Orang orang yang Islam berjanji semasa usia dia 4 bulan dalam kandungan. Macam mana nasib orang yang bukan Islam? Nah, macam mana? Sebenarnya orang yang bukan Islam, dia duduk di dalam rahim perempuan yang bukan Islam, dia juga berjanji dengan janji yang sama. Cuma bila dah hadir mai ke muka bumi ni, dia dipilih untuk memiliki ibu yang bukan Islam. Tapi syahadah tu ada waktu perjanjian dia dengan Allah. Cuma hidayah tak sampai. Maka dengan sebab itu kita yang orang Islam ni wajib ajak orang yang bukan Islam tu masuk Islam. Pasal itu dakwah itu wajib. Kenapa Rasulullah sampai berperang? Ajak orang yang bukan Islam masuk kepada agama Islam. Sebab kita perjanjian tu semua dah ada. Cuma sampai dengan tak sampai. Kita ni kita berkawan dengan orang bukan Islam, kena sampaikan lah. Bagi tahu walaupun kat Cina ikan tu. Abang tak ada. Kalau hang masuk Islam lagi bagus. Begini. Tuhan ada satu je. Allah. Tangan memang satu je. Tak boleh. Dia pun mengaku Tuhan Allah yang buat kita semua. Dia pun mengaku. Nah, dia pun mengaku. Tetapi dalam masa yang sama dia buat syirik. Kan dia ada Tuhan yang jaga kekayaan, Tuhan yang jaga kecemasan, Tuhan yang jaga langit, jaga hujan. Itu syirik. Nah, kita ni wajib sampaikan. Maka bersaksilah esok di akhirat. Dia tak akan saman kita dah. Tidak, dia nanti kata, aku duduk berjiran dengan dia punya lama, dia tak pernah pun abang. Kata Allah itu Tuhan yang tunggal, yang esa. Dia tak pernah ajak aku masuk Islam. Nah, jadi tanggungjawab kita tu, sampaikan. Dia pun dapat perjanjian tu. Cuma tak sampai. Kena sampaikan. Bagi tahu dekat dia. Kalau hang Islam lagi bagus. Abang tu saya kata, walaupun Cina ikan tu. Sembang-sembang dengan dia. Apik je sayang kau. Tunjukkan, pamerkan keindahan Islam pada orang yang bukan Islam ketika mana kita berjual beli dengan dia. Dia nanti suka berjual beli dengan kita. Bila dia suka berjual dengan kita. Kalau takat-takat lebih sekupang dua, dia tak kira. Dia kata, apalah cincai. Padahal dia memang patut kita dalam tu dah. Kita dah kata, bagus Cina tu. Selalu dia sedekah aku. Tak pun. Dan tak tahu, tak sedar. Dah cantas lah kita buat tu. Lepas tu kita jawab, kalau orang Islam ni, bagus orang dapat pahala. Sembang dengan dia. Manalah nak tahu daripada sepatah perkataan kita tu, masuk dalam hati dia, yang dia pernah ada perjanjian dengan Allah. Dia akan terbuka hati. InsyaAllah, dakwah kena buat. Kena ada keberanian untuk kita menjalankan dakwah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada apa nak? Ada apa saya sudah dulu Yang itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Dengan itu saya memohon kemaafan andai tersilap memberi fatwa, tersilap mentafsirkan surah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Kita berpisah dengan sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.